Okey. Hai dan selamat malam. Apa khabar? Baik. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, nama saya Nik Nurul Natasha binti Nik Khairul Anwar. Boleh panggil saya Nasha. Saya berumur 22 tahun, dan sekarang saya merupakan pelajar di Universiti Utara Malaysia dalam jurusan pengurusan kerja sosial. Okey, Okey. jadi saya dah memperkenalkan diri saya. Saya nak kenal jugalah kawan saya pada hari ini. Okey, boleh saudari memperkenalkan diri? Saya Oh Shih Hui. Bangsa Cina lepas tu tak ada, itu saja. Boleh saya tahu nak panggil apa? Panggil Hui je. Hui, okey. Hui, okey. Ah, okey, Hui bekerja ke pelajar? Kerja sekarang. Okey, okey. Okey, jadi untuk perbincangan kita hari ini, saya macam sekarang kan kita tahu yang negara kita dalam dilanda pandemik COVID-19 ni kan, dan saya rasa benda ni boleh menjejaskan ramai pihak kan, termasuklah kita semua ni, mungkin orang kata dari segi emosi ke, dari segi apa-apa je lah kan. Okey, saya nak tanyalah juga apa yang Hui rasa dalam keadaan sekarang ni? Kerana kita sekarang kan hidup dalam norma yang baru, kita tak hidup macam dulu kan. Okey, mungkin Hui ada nak kongsi apa-apa? Saya harap semua stay at home lah sekarang sebab kes kau baru. Kau banyak orang kena COVID. Lepas tu saya paling benci pakai mask sebab panas kan. Lepas tu full lockdown sekarang ni, ekonomi tu turun. Tu payah sikit lah. Lepas tu Okey, nak keluar pun payah. betul betul betul. So macam Hui sendiri rasa stres tak dengan keadaan sekarang? Ya, betul. Stress. Okey, so hari ini saya nak kongsikanlah sikit beberapa tips yang boleh kita amalkan untuk mengatasi stres ataupun untuk menguruskan stres. Okey, yang pertama, kejap. Okey, so yang pertama, apa yang boleh kita lakukan untuk kita uruskan emosi kita. Yang pertama sekali, kita kenalah sentiasa bertenang. Okey, maksudnya kat sini setiap kali kita rasa macam stres, kita cuba tenangkan diri dan positifkan minda kita supaya kitaran stres dalam diri ni dapat dikurangkan. And then masa tu juga kita boleh tarik nafas dalam-dalam dan cakap kat diri sendiri supaya relax dengan relax untuk hadapi situasi yang kita alami tu. Contoh kalau ada masalah ke apa, kita cuba bertenang. Macam sekarang, macam Hui cakap tadi, ekonomi macam tak stabil kan sekarang. Mungkin kita kenalah orang kata positifkan diri kita untuk kita tenangkan diri dulu, baru kita fikir jalan ataupun alternatif yang rasional untuk kita lakukan untuk atasi benda tu. Okey, yang kedua, kita boleh cuba berkongsi masalah. Okey, masalah ni kita boleh kongsikan kepada orang yang kita rapat, sama ada family ke ataupun kawan-kawan sendiri. Mungkin kita rasa diorang tu tak boleh membantu kita sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya bila kita meluahkan perasaan ni, apa yang terbuku dalam hati tu dapat orang kata memberikan rasa kelegaan pada diri kita kan. Betul tak? Betul-betul. Rasa dengan ni juga kita akan rasa macam ada orang yang sudi ada dengan kita, ada orang yang sudi tolong kita dan ada orang yang faham apa yang kita alami kan. Okay, and last Ya, tip, betul. okay, saya nak kongsikan, mungkin kalau kita nak atasi kita punya perasaan stres ni, kita boleh melakukan perkara yang kita suka. Okay, kalau Hui sendiri, biasa Hui buat apa kalau stres? Kalau straight, dengar lagu, Ah, nyanyi. Ya, betul-betul. Sebab betul. Sebenarnya mendengar muzik ni salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk kita atasi stres, di mana kita boleh rehatkan diri dengan mendengar muzik kerana ia dikatakan membantu mengurangkan denyutan jantung dan ia boleh membuatkan kita rasa tenang. Betul tak? Okey. Ya, betul. Okay, and then kita juga boleh bersenam. Okay, sebab kita tahu dengan melakukan senaman ni,
benda tu boleh membantu kita untuk mengurangkan stres dan ketegangan yang ada dalam diri kita ni. Dalam masa yang sama, kita boleh mengurangkan masalah ketegangan otot, di mana benda tu secara tidak langsung boleh mengurangkan rasa stres yang kita alami tu. Jadi kat sini kita boleh amalkanlah senaman dalam masa seminggu tu, sama ada untuk kita lakukan 2 hingga ke 3 kali, bergantung kepada masa yang kita ada lah. Okay, and last, saya rasa perkara yang mungkin kita boleh buat, kita boleh melukis, di mana melukis ni kita dapat tahu dia ada satu cara yang kita boleh mengekspresikan diri kita untuk kita kurangkan stres. Orang kata terapi lah, terapi. Kat situ kita boleh luahkan emosi kita melalui lukisan. Betul kan? Betul tak? Betul-betul. Okay, so kat sini bila melukis ni kita dapat menggambarkan emosi kita sendirilah. Kita tengah sedih ke, kita tengah marah ke, and then benda tu secara orang kata slowly dapat mengurangkan kita punya rasa nak marah ke, stres ke bila kita hadapi satu masalah ataupun konflik. Okay, so Hui rasa macam mana dengan tips yang saya kongsikan ni? Kita boleh Membantu ke? try. Bantu. Kita boleh try. Okay, mungkin bila sekarang kan kita dalam keadaan yang tidak normal dah kan. So mungkin kita boleh aplikasikan tips-tips yang diberikan ni supaya orang kata kalau kita stres ni kita tak bertindak di luar kawalan, kita tak lakukan tindakan yang tidak rasional kan. Okay, so saya rasa setakat itu sajalah temu bual kita, and saya harap apa tips yang saya kongsikan dapat diaplikasikan dengan baik. Okay, so apa pun stay safe, jaga diri, semoga kita semua dijauhkan dari wabak COVID-19 ni. Okay, terima kasih tau Hui kerana bagi kerjasama untuk join saya punya temu bual ni. Tak apa. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Nice to meet Bye. you. Bye.